Daripada Rufi Hamid katanya, adakah carpal tunnel juga salah satu sakit sendi, doktor? Doktor betul jawab. Okey, carpal tunnel, ya betul. Dia adalah masalah sakit sendi. Biasa sendi di pergelangan tangan. Biasanya dia menyerang kepada orang yang banyak menggunakan tangan. And then dia disebabkan oleh dia punya saluran saraf dia akan tersepit di bahagian tangan. Jadi kedudukan yang betul semasa melakukan kerja. Okey, ini biasanya carpal tunnel ni kepada orang yang bekerja di pejabat. Pejabatlah. Okey, bila mereka menggunakan komputer, posisi yang betul adalah macam mana tu? Okey, dia kena tegak. Kadang-kadang apa yang berlaku adalah bila posisi keyboard tu tinggi, dia kena naik. So pergelangan tangan dengan bahagian tangan ni terpaksa bengkok. Yang ni akan boleh menyebabkan carpal tunnel. So kita kena tegakkan. Oh, jadi kena ada sesuatu yang support sini kot. Sebab kan agak tinggi kan. Jadi maksudnya doktor katakan kalau anda buat kerja-kerja pejabat, pegang keyboard tu daripada sini sampai depan perlu meluruskan. Yang ni posisi neutral neutral untuk keadaan tangan. Kalau katakan macam ni, dia akan menyebabkan dia akan menekan pada bahagian saraf kita dan boleh menyebabkan kebas-kebas. Saya buat sekejap pun rasa lenguh sebenarnya. Bayangkan kalau anda buat sepanjang 9 jam, tak peti itu akan menyebabkan carpal tunnel tu. Okey. Jadi kalau begitu, kalau ada orang yang terkena ataupun dah lama kerja bertahun-tahun lamanya, begitu tangannya, bagaimana boleh dirawat secara generalnya? Okey, kalau kata carpal tunnel ni, kalau katakan sedikit doktor akan bagi berehatlah, mungkin bagi splint macam tu untuk menegakkan dan kurangkan bengkaklah. Bengkak. Tapi kalau katakan keadaan dia teruk dan sentiasa kebas, mungkin doktor akan melakukan pembedahan. Pembedahan pada bahagian pergelangan tangan supaya tempat yang menekan pada saraf tu dia akan riliskan dia punya struktur lah. Struktur dia. Jadi kalau ada penonton yang rasa kebas-kebas dan rasa tak tahan tu, elok jumpa doktor berdekatan dan lakukanlah rawatan susulan, insya-Allah. Okey, tadi kita bercakap tentang lutut, sendi tangan. Mungkin lepas ni kita tanya pasal pinggang. Tapi bukan sekarang. Kita berehat seketika, jumpa anda sekejap lagi, okey? Okey, selamat kembali bersama kami dalam rancangan Hello Dr. TV3. Kita nak sambung sembang dengan doktor tentang topik pada hari ini, sakit sendi. Jangan ingat ke orang yang tua-tua je tak? Kadang yang muda-muda pun dah ada masalah sendi. Okey, kami dah bersembang, dah tahu tentang masalah sendi dari segi bahagian lutut, bahagian jari jemari. Sekarang ni kita beralih kepada bahagian sakit sendi yang terjadi dekat pinggang pula. Ini saya paling suka Pak Zaim, ada masalah itu, doktor. Apakah agaknya penyebab kita boleh sakit sendi bahagian pinggang, doktor? Boleh doktor jelaskan kepada penonton? Okey. Bila kita katakan kita sakit sendi pada bahagian pinggang, ini adalah disebabkan masalah pada kita punya tulang belakang. Kalau katakan untuk pengetahuan Zaim dan semua penonton Hello Doktor, jadi sebenarnya tulang belakang kita bermula daripada bahagian leher sampai ke kita punya tulang, kita panggil tulang tongking lah. Dia ada 26 tulang kat situ. So tulang-tulang kecil, and then di antaranya terdapat disk, kita panggil cakra disk ataupun cakra lah. Okey, bila kita sakit sebelum saya terangkan, kita punya tulang belakang dia ada lengkuk tersendiri. Okey, so bahagian atas lengkuk ke belakang, lepas tu bahagian bawah dia akan lengkuk ke dalam. Dan sebenarnya lengkungan ini perlu dia kekalkan untuk supaya kita tidak mengalami sakit pada bahagian belakang. Tak kira sebab kalau katakan pinggang bahagian belakang bawah, tapi bahagian belakang atas pun ada orang yang mengalami sakit pinggang. So kena kekalkan kedudukan. Sebab tu postur yang betul, di mana postur kita panggil neutral position, di mana telinga, bahu dan punggung kena dalam keadaan satu line. So yang tu kita punya kita punya lengkungan kita kekalkan. Tapi
dalam masalah orang sakit pinggang biasanya berlaku apabila mereka yang muda-muda lah mereka mengangkat barang yang berat. Ya. Bila mengangkat barang yang berat lebih daripada kita punya kekuatan, apa yang perlu lakukan, contoh dia bila kita mengangkat barangan tu daripada lantai. So apa menunduk gitu kan? Membongkok. Dia terus membongkok. Sepatutnya kita kena melutut, angkat barang dan dekatkan dengan badan kita supaya kita punya lengkungan tadi tetap maintain lah seperti asal secara natural. Tapi kalau katakan kita bongkok dan terus ambil, apa berlaku? Kita akan menyebabkan regangan. Regangan, kan tadi ada tulang, dua regangan. Bila regangan, kita boleh menyebabkan cakra in between tu prolapse. Prolapse tu terkeluar daripada tempat asal dia. Bahaya juga dengar. Biasa orang buat, doktor? Ya. Angkat barang, tak payah angkat barang lah. Kita yang ada anak-anak ni, angkat anak pun berat kan, daripada bawah tu kita angkat sampai ke atas. Itu yang bahaya. Bak kata doktor tadi, kita elok kita duduk dan angkat ikut postur badan yang menegak. Betul, doktor? Melutut. Okey, tapi kan ada juga orang yang tanya macam Zaid pun buat benda sama juga. Kalau contoh ramai orang saya buat benda sama juga. Kalau kita lenguh belakang, kita suka baring dan kita minta orang yang tekan belakang krap. Digalakkan ke tidak? Okey, sepatutnya kalau katakan kita urut-urut masa lah, sebab biasanya bila kita sakit belakang, kita punya otot jadi tegang. Betul. Sepatutnya otot tegang, kita urut bahagian otot tu supaya dia kurang tegang lah. Okey, kadang-kadang ada orang nak mengurangkan tegang tu dia gunakan mandian air panas, sauna, mengurang ketegangan lah. So tapi kalau katakan kita takut, kalau katakan pijak ke apa ke ya dengan kuat tu tadi pergerakan, sebab kita punya sendi tulang belakang kita dia sendi yang tidak freely mobile. Dia bukan jenis yang boleh bercantum kembali kan, gitu kan. bergerak terlampau jauh. Okey, so kita takut kita akan cederakan. Macam saya cakap tadi, mungkin kalau katakan umur sekarang kita punya otot ligamen kita tendon kita masih kuat, tapi bila bila kita makin berusia, proses degeneration dan kemerosotan pada kita punya tisu-tisu tu, nanti kita akan ada masalah pada masa akan datang lah. Ya, kalau menyambung tentang jawapan doktor tu kan, siapa agaknya yang lebih cenderung untuk mendapat masalah sakit sendi ni dari segi jantina, usia, gaya hidup? Okey. Actually sebenarnya sakit sendi ni itulah bergantung pada penyebab dia. Kalau katakan kanak-kanak might be kecederaan, jatuh luka pada sendi, boleh bengkak, boleh ada jangkitan bila luka. Bila kalau katakan remaja, bila mereka bersukan pun mereka boleh cedera macam kita bincangkan tadi ya Zaid. Kalau katakan bila umur dah meningkat, proses degenerasi, penipisan pada rawan, pada tulang penghasil pun boleh menyebabkan sakit sendi. Tapi bagi dari segi jantina, biasanya kalau katakan macam osteoarthritis, degenerasi dari sendi tu, dia akan lebih ketara setelah menopause. And then kalau katakan osteoarthritis, dia akan bermula awal pada orang lelaki. That's mean degenerasi tulang rawan dan juga tulang tu sendiri, erosion, hakisan pada tulang tu. Dua-dua pun berisiko lah sebenarnya kan. Okey, kita juga nak sambung sembang untuk kita petik pula soalan daripada rakan Facebook kita. Okey.